Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar 3A2. So, hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita berkenaan dengan uh, transpirasi. Sebelum tu kita dah belajar pengangkutan dalam manusia. Jantung dan sebagainya lah, peredaran darah. Minggu lepas kan kita belajar tentang darah A, B, AB dan juga O. So, hari ini kita akan pergi kepada pengangkutan dalam tumbuhan. So, pada masa awak tingkatan 1, awak dah belajar mengenai transpirasi. Transpirasi, apa maksud transpirasi? So, kita imbas kembali. Ialah satu proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari mana? Dari permukaan daun ke udara. Dan proses itu adalah penyejatan. Ke udara secara penyejatan. Proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan. So, air dekat akar ni ada air. So, dia akan pergi ke batang, dia akan pergi ke daun. So, kita ada matahari contohnya. So, matahari dia akan serap air itu pada permukaan daun ini. Dan proses itu dikenali sebagai transpirasi. Transpirasi. Ingat dalam daun ada, bawah permukaan daun tu ada stoma, bukaan stoma. Yang mana dia dikawal oleh gut, sel pengawal untuk buka dan tutup. Waktu tengah panas sangat, so stoma akan tutup untuk mengurangkan kadar transpirasi. Pada waktu siang, waktu pagi dan sebagainya dia akan buka. Alright, so tengok situ. Daun merupakan tumbuhan yang menjadi tempat berlakunya kehilangan air yang banyak melalui proses transpirasi. So di daun inilah proses transpirasi berlaku kerana di bahagian bawah daun ada stoma. So tengok sini. Alright, so yang saya cakap tadi itulah, dekat akar dia ada air kan, bahagian tanah ni. So dia akan naik ke batang, dia akan naik ke daun. So di daun akan kehilangan air melalui penyejatan, secara penyejatan. Dan proses itu dikenali sebagai transpirasi. Melalui transpirasi dia akan tersejat ke mana? Ke udara. So pada waktu terlalu panas, stoma di bahagian bawah daun ini akan tertutup. So bila dia tutup, so kadar kehilangan air itu akan berkurang. Kalaulah dia tak tutup, contohnya apa jadi pada daun ni? Daun ni akan tersejat banyak air, air akan hilang daripada daun banyak, daun akan mati. Daun akan layu lah. So tengok sini keratan rentas daun. Ini adalah keratan rentas daun. So, epidermis daun, epidermis. Kulit manusia ada juga epidermis. Daun pun juga ada epidermis. Terdiri daripada satu lapisan sel epidermis tunggal yang menyaluti kedua-dua permukaan atas dan bawah daun, iaitu ada epidermis atas dan juga epidermis bawah. So, sel epidermis merembeskan kutikel berlilin. So ini daun, ini daun. Ini daun. So kita tengok keratan rentas daun yang bawah ni. Ni keratan rentas bawah ni. So sel epidermis merembeskan kutikel berlilin yang menyaluti permukaan luar daun untuk mengurangkan kehilangan air. So ini yang kita tengok daripada atas tadi, daun yang sebenar tadi. Ini tengok keratan rentas daun. So dia ada epidermis atas. Dia ada epidermis atas, dia ada epidermis bawah, dan di epidermis atas ni dia menyediakan kutikel. Kutikel itu adalah bahagian yang berlilin daun, bahagian berlilin, lilin untuk mengelakkan kehilangan air secara penyejatan. Banyak untuk mengelakkan air tu banyak sangat terkeluar. Dia menyediakan bahagian atas daunnya macam berlilin. So ingat form 1 kita dah belajar, kita ada sel mesofil palisad, kita ada xylem, kita ada phloem dekat sebelah sini. Ini xylem, ini phloem. Dan nampak dekat situ, you all nampak tak? Kita ada stoma dekat sini. Dia bentuk macam ini. Nampak? Ini panggilnya sel pengawal. So stoma itu yang ini. Bukaan stoma itu yang ni. So sel pengawal tu dia boleh buka dan juga tutup. Pada waktu panas.
Waktu malam pun macam mana, dibuka ke ditutup. Okey, so mari kita tengok. Yang inilah dia akan okey, jap. Dekat bahagian sinilah yang dia akan kehilangan air itu. Okey, secara transpirasi itu. Alright, fungsi stoma. Apa fungsi stoma di dalam transpirasi? So, kebanyakan air hilang dalam semasa transpirasi dalam tumbuhan berlaku melalui liang stoma. Okey, semasa fotosintesis berlaku pada waktu siang, stoma lazimnya terbuka. So, fotosintesis berlaku pada waktu pagi. Okey, waktu siang, waktu pagi. So, stoma biasanya terbuka. Okey, untuk air itu tersejatlah keluar. So, bukaan stoma juga menyebabkan tumbuhan kehilangan air secara transpirasi. Liang stoma yang tertutup untuk mengurangkan kehilangan air secara transpirasi. So, stoma akan tertutup pada waktu yang sangat panas. Okey, ini keadaan sebenar. Okey, liang stoma yang terbuka dan juga liang stoma yang tertutup. Okey, ini yang terbuka, yang ini tertutup. Okey. Selain kehilangan air secara transpirasi, okey, daun juga, okey, tumbuhan juga dia hilang air, okey, melalui proses pelembakan ataupun gutasi. Apa itu pelembakan atau gutasi? Dia hilang air melalui hujung daun ni, pinggir daun. Nampak ni hujung daun ni? Nampak hujung daun ni? Okey, hujung nampak ni titisan-titisan air ni. Okey, melalui hidatot yang sentiasa terbuka pada pinggir daun. Okey, inilah hidatot yang terbuka pada pinggir daun. Dia bukan hilang dekat atas permukaan daun tu, dia dekat hujung pinggir daun. Okey, so itu namanya pelembakan ataupun gutasi. Ia berbeza sama sekali dengan embun. Embun itu adalah kondensasi, proses kondensasi. Okey, gutasi ni lain. Gutasi lazimnya berlaku pada waktu malam. So mari kita tengok kadar transpirasi. Okey, transpirasi banyak berlaku melalui stoma. Okey, so semakin banyak stoma pada tumbuhan itu, okey, nampak ni stoma ni pada tumbuhan tu banyak, semakin mempengaruhi kadar transpirasi tumbuhan. Semakin cepatlah kadar transpirasinya. Okey, semakin tinggi, bukan cepat, kadar transpirasinya. Okey, transpirasi berlaku dengan lebih cepat sekiranya tumbuhan itu mempunyai banyak stoma. Okey. So selain daripada stoma yang banyak juga, faktor-faktor lain yang mempengaruhi transpirasi penyejatan air ini, okey, iaitu kita ada kelembapan udara, suhu, pergerakan udara dan keamatan cahaya. Okey, mari kita tengok satu. Okey, so tengok sini Okey, ni faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi yang cikgu cakap tadi ada 4. So yang pertama, suhu persekitaran, yang kedua, keamatan cahaya, yang ketiga, pergerakan angin dan yang keempat, kelembapan udara. Okey, suhu persekitaran. Semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi kadar penyejatan air. Makin tinggi suhu kat persekitaran kita, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, semakin cepatlah dia akan tersejak air tu. Okey, cahaya matahari tu akan sejak air tu semakin cepat. Okey. Keamatan cahaya. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Keamatan cahaya, tinggi cahayanya. Okey. Semakin tinggi kadar transpirasi sebab cahaya merangsang stoma untuk terbuka dan lebih banyak uap air akan hilang ke persekitaran. Yang ketiga, pergerakan angin. Semakin tinggi pergerakan udara, so udara itu akan meniup uap air daripada stoma. So boleh bayang kalau angin kuat sangat, so angin tu akan meniup air daripada stoma itu akan tersejat. Dan kelembapan udara, semakin rendah kelembapan udara, so udara yang lembap, kalau tak ada, contohnya semakin rendah kelembapan udara, maksud kelembapan udara tu tak sejuk, tak lembap lah, udara tak lembap. Makin rendah, semakin tinggi kadar transpirasi. Apabila udara menjadi kurang lembap, ia mengandungi kurang wap air, jadi lebih banyak air tersejat dari daun. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.